Kontrak musyarakah. Apakah yang dimaksudkan dengan musyarakah? Musyarakah adalah asas dalam kontrak perkongsian untung dan rugi di dalam sesebuah urus niaga kewangan Islam. Ia telah disebut di dalam Al-Quran perkataan akar musyarakah ini dengan bilangan sebanyak 170 kali. Namun, terdapat beberapa ayat Al-Quran yang telah ditafsir serta dikaji oleh para fuqaha seperti yang telah ditahsihkan. Di dalam surah As-Sad ayat 24, Allah berfirman yang bermaksud, Daud berkata, sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersyarikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh. Dan amat sedikitlah mereka ini. Dan Daud mengetahui bahawa kami mengujinya, maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat. Selain itu, terdapat juga beberapa hadis sahabat yang menunjukkan bahawa masyarakat di awal Islam telah pun mengamalkan aktiviti yang berbentuk kontrak perkongsian, namun tidak terdapat apa-apa bukti yang menyebutkan tentang istilah atau konsep yang telah dikaitkan dengan kontrak perkongsian ini. Manakala di dalam perbahasan fiqh, konsep musyarakah digunakan dalam erti kata yang lebih meluas daripada apa yang digunakan oleh institusi kewangan Islam. Hal ini kerana bentuk yang paling sesuai di dalam kontrak musyarakah untuk institusi kewangan Islam adalah inan fi al-aman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Abdul Halim bin Muhammad Hanafiah. Nombor matrik 050179 akan menerangkan tentang kontrak musyarakah. Di dalam kontrak musyarakah, perkara yang paling penting ketika ingin melaksanakan perkongsian di sini ialah modal perlu dinyatakan dengan jelas dalam bentuk kewangan. Setiap rakan kongsi yang menyumbang modal daripada nisbah peratusan tertentu sama ada dalam nilai yang berlainan dan ia tidak semestinya mengikut kadar nisbah yang sama. Ini bermaksud setiap rakan kongsi itu tidaklah semestinya mengeluarkan modal bersamaan dengan nilai masing-masing, tetapi tidak kisah sama ada banyak atau sedikit. Yang penting mereka berkongsi. Menurut para sarjana ekonomi iaitu Qudri, musyarakah di sisi pandangan mazhab Hanafi adalah sah walaupun sumbangan modal di antara rakan kongsi berbeza nilai nisbahnya. Menurut Hanafi juga, setiap rakan kongsi dibolehkan untuk mewakilkan mana-mana agensi untuk menguruskan perniagaan ini sebagai wakil kerana matlamat utama adalah mencari keuntungan melalui perkongsian ini. Bukan itu sahaja, Imam Hanafi juga bersetuju bahawa hak kebebasan perlulah diberikan kepada rakan kongsi untuk menguruskan modal. Namun, hak sebegitu tidak akan diberikan kepada rakan kongsi yang pasif dan jika ia berlaku sebaliknya, maka ia dianggap menyalahi undang-undang dan ia perlulah bertanggungjawab. Ini bermaksud, jika rakan yang pasif ini mengambil alih ataupun menguruskan modal yang telah dikongsi antara rakan kongsi ini, maka setiap risiko sama ada kerugian dan sebagainya hendaklah ditanggung oleh orang yang pasif tersebut. Bagi Imam Syafi'i dan Imam Hanbali, mereka berpendapat bahawa setiap rakan kongsi boleh menjalankan urusan perkongsian itu untuk menjaga kepentingan musyarakah mengikut amalan uruf sesuatu tempat. Selain itu, tempoh bagi kontrak musyarakah ini dibolehkan untuk suatu tempoh yang singkat atau jangka masa yang panjang atau diteruskan selama-lamanya untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu. Hal ini kerana bentuk kontrak ini melibatkan urusan perdagangan dan juga untuk berkongsi keuntungan, tetapi jika hasilnya adalah kerugian, maka ia perlu dikongsi oleh rakan kongsi. Hal ini telah disepakati oleh keempat-empat mazhab fiqh bahawa setiap rakan kongsi adalah orang yang boleh dipercayai. Oleh yang demikian, setiap rakan kongsi tidak boleh menuntut jaminan daripada rakan kongsi yang lain dan jika ia menuntut jaminan, maka ia akan membatalkan kontrak tersebut. Sekian, wallahu a'lam.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Nafis bin Muhammad Narmizi, nombor matrik 050746. Perkongsian keuntungan dan kerugian dalam kontrak musyarakah. Yang pertama, pendapat mazhab Hanafi dan Hambali menyatakan bahawa bahagian keuntungan perlu dinyatakan dengan jelas dalam kontrak. Pendapat Imam Syafi'i pula, beliau tidak mensyaratkan perlunya nisbah perkongsian untung dalam kontrak tersebut, dan beliau juga tidak membenarkan berlakunya perbezaan antara sumbangan modal dan nisbah perkongsian keuntungan. Rakan kongsi boleh berkongsi dalam keuntungan sama ada secara rata ataupun tidak, dan tidak perlu membahagikan keuntungan tersebut kepada nisbah modal kerana mengikut syarikat Al-Inan. Ini merupakan pandangan mazhab daripada Hanafi dan juga Hambali. Seterusnya, perkongsian kerugian pula perlu mengikuti nisbah sumbangan modal yang dikeluarkan. Jaziri menyatakan bahawa jika ada rakan kongsi yang menyatakan bahawa rakan kongsi yang lain perlu menanggung kerugian melebihi nisbah sumbangan modal beliau, maka kontrak tersebut terbatal. Ali bin Abi Talib berkata, keuntungan adalah untuk dikongsi bersama seperti yang dipersetujui dalam kontrak, manakala kerugian adalah dikongsi bersama mengikut sumbangan modal. Seterusnya ialah aplikasi kontrak musyarakah dalam institusi keuangan Islam. Suatu kajian telah pun dibuat berdasarkan kepada sistem perbankan Islam dan ia telah diterbitkan pada tahun 1960-an dan awal tahun 1970-an. Maka hasil daripada kajian tersebut telah didapati terdapat bukti yang menunjukkan bahawa aktiviti pembiayaan telah diaplikasikan kepada pelanggan keusahawanan berdasarkan kepada prinsip perkongsian untung dan rugi, iaitu kontrak musyarakah. Wajar bagi seorang pelabur perlu memahami mengapa institusi keuangan Islam lebih cenderung kepada membuat keuntungan dengan melaksanakan kontrak pembiayaan. Sekaligus, pelanggan juga dapat mengetahui pulangan keuntungan dalam keadaan yang tetap berbanding kontrak yang dirujuk berdasarkan kepada perkongsian untung dan rugi pembiayaan dengan menganalisis cara-cara yang berikut. Yang pertama, kebanyakan institusi keuangan Islam tidak menganggap diri mereka sebagai bank pembangunan ataupun bank pelaburan, tetapi mereka bertindak sebagai bank-bank komersial yang melakukan transaksi jual beli. Oleh itu, ia layak dianggap sebagai perniagaan pembangunan yang dijalankan oleh institusi untuk membantu dalam keuangan bagi membiayai pelbagai projek. Seterusnya, yang kedua, pendeposit. Menjangkakan institusi yang melibatkan kebanyakannya yang ditawarkan kontrak risiko dan projek tidak berisiko yang kebiasaannya mempunyai tempoh matang yang sebelum mereka menerima pulangan modal. Dan cara yang terakhir, iaitu yang ketiga, risiko kecairan adalah faktor terpenting dalam sesebuah institusi keuangan dan ia sangat berisiko untuk membiayai projek yang melibatkan tempoh bagi jangka sederhana dan panjang daripada dana jangka pendek. Mudharabah ialah kontrak di mana seseorang yang mahir boleh menggunakan kemahiran beliau dengan melaburkan modal bagi merealisasikan keuntungan. Ianya telah diamalkan dari zaman awal sejarah Islam. Konsep umum mudharabah adalah suatu bentuk pembiayaan modal atas usaha niaga atau penyediaan kredit untuk mereka yang tidak mempunyai dana tetapi mempunyai kemahiran untuk menjalankan perdagangan bagi pulangan yang tidak menentu, yang mungkin atau tidak mungkin direalisasikan. Menurut Johnson dan Kaplan 1987, menyatakan bahawa asal-usul perakaunan pengurusan moden boleh dikesan kepada kemunculan perusahaan hierarki di awal abad ke-19. Sistem penyimpanan data kemasukan amount dicatatkan bagi wang yang terhutang dan berhutang, tetapi masih tidak dianggap sebagai membuat suatu peruntukan untuk membuat keputusan dan kawalan. Oleh itu, ketika kemunculan institusi kewangan Islam, ia telah dicipta di atas permintaan baru bagi maklumat perakaunan, khususnya maklumat yang diperlukan untuk menentukan kos dana dan juga mengukur pulangan ke atas pendeposit dan pelabur. Wallahu a'lam.